Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyyuh wa habibuhu wa khaliluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli alaihi fil akhirin, Allahumma salli alaihi fil alamin, Allahumma salli alaihi fil mala'il a'la ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada di kalangan manusia yang mengambil selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sekutu yang ditaatinya, maka mereka itu mengasihinya seperti mereka mengasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang beriman, mereka itu tersangat mengasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perjumpaan yang lepas kita telah melihat pengenalan kepada uluhiyah. Jadi malam ni insya-Allah kita akan sambung dalil-dalil yang menyebabkan para ulama meletakkan perbincangan uluhiyah ini adalah merupakan perkara pokok di dalam masalah akidah. Al-Quranul Karim, seperti yang kita sebut sebelum daripada ni, adalah merupakan penjelasan kepada kita. Sebab tu Quran itu dipanggil juga dengan Al-Bayan. Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan Quran itu dengan Al-Bayan kerana Quran itu sifatnya menjelaskan. Al-Bayan maksudnya menjelaskan, yakni Quran menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagaimana Allah memerintah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah waktu ayat yang mengajar kita bagaimana cara untuk kita sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu antara panggilan kepada orang beriman ialah Rasyidun dalam Quran. Antara Allah sebut ayat yang pernah kita baca dalam surah Al-Hujurat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fadlan minallahi wa ni'mah. Allah sebut salah satu daripada yang Allah beri kepada manusia ialah kelebihan dan juga nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kelebihan dan nikmat tersebut? Iaitu sepanjang kehidupannya mereka ini cinta kepada iman dan benci kepada kufur. Allah sebut walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum
wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah sebut, Allah beri kepada orang beriman ni dua perkara. Satu, cinta pada iman. Nombor dua, benci pada kufur. Maka kalau kita hidup dengan mendapat dua perkara ni, Allah panggil ulaika humur rasyidun. Mereka itu orang yang mendapat petunjuk. Boleh ya? Sebab tu guru dalam bahasa Arab dipanggil mursyid, yang memberi petunjuk. Kan? Mursyid ni tak terkenal. Kalau ngajar gini orang panggil ustaz dengan mursyid. Tapi kalau pergi kat halaqah tarikat, orang panggil mursyid. Betul? Kan? Kita biasa dengar kan? Seolah dia dikhususkan begitu. Mursyid maknanya yang membimbing. Jadi apa yang membimbing kita? Al-Quranu Al-Karim. Maka orang yang hidup berpandukan Quran, Allah panggil sebagai rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang dipandu oleh panduan Allah Subhanahu wa taala, yakni wahyu ilahi melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah Quran dipanggil al-bayan. Maka para ulama ketika nak membahaskan berkenaan dengan tauhid kepada Allah, mereka sudah pastilah merujuk kepada Quran. Kerana tanpa Quran kita tak kenal agama, kita tak tahu agama. Sebab tu Allah peringkat awal di Mekah senantiasa menyebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang kafir tentang Quran. Antaranya ayat yang kita baca sama dalam surah Yasin, litunzira qauman ma unzira abauhum. Sebelum Allah sebut ayat tu, Allah sebut dulu wal Qur'anil Hakim. Betul kan? Tanzilal Azizi Ar-Rahim. Al-Quran yang terkandung di dalamnya segala kebijaksanaan yang diturunkan oleh Tuhan yang maha gagah, kata Allah Subhanahu wa taala, lagi maha bijaksana. Untuk apa Muhammad diutuskan kemudian dibekalkan Quran? Litung zira, supaya dengannya itu Muhammad boleh memberi peringatan. Kalau tak ada sumber ni, Muhammad dah beri peringatan. Betul orang Arab sebut dalam pepatah, faqidus syai' la yu'ti. Seorang yang tak ada sesuatu, dia tidak akan mampu memberi sesuatu. Muhammad ni baik dah. Sebab tu bila dia bercakap sebelum daripada tu, orang tak dengar pun sebab tak ada sandaran. Tapi bila Quran turun, menjadi satu sandaran yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbetulkan manusia. Maka Quran yang samalah menjelaskan berkenaan dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu makhluk pun yang lebih layak untuk menerangkan kedudukan Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha tahu tentang dirinya. Dialah yang maha tahu tentang bagaimana nak menyembahnya. Maka Allah menurunkan. Sebab tu Quran itu juga dipanggil rahmah. Nabi mari sebagai rahmatan lil alamin. Quran juga sebahagian daripada rahmah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, kerana dengannya lah kita bebas daripada jalan yang berliku yang boleh menyesatkan kita. Kerana itu dalam satu ayat Allah menyebut wa hadza kitabun anzalnahu mubarakan. Beserta dengan Al-Quran itu Allah letak padanya berkat. Bila kita ambil, kita akan jadi molek. Bila kita ambil, kita akan jadi bagus. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Syekh Sa'id dalam kitab dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, uluhiyah menurut pengertian ahli bahasa ialah ketuhanan. Dan menurut pengertian, kalau kita ambil dari sudut istilah bahasa ketuhanan lah, istilah bila kita sebut uluhiyah, iaitu
kita beriktikad dengan suatu iktikad yang jazam, ya, yang selalu disebut kalau kita menggigit seperti menggigit dengan gigi geraham. Ya, anjing kalau dia gigit satu benda, kita boleh hakak dengan dia pula. Kan? Kita pegang benda dia kekeh tu, boleh hakak dengan dia atas sebab dia gigit dengan bin nawajis. Dia gigit dengan gigi geraham. Begitulah keyakinan sepatutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala lah Tuhan satu-satunya yang disembah. Itulah bila kita sebut uluhiyah. Bahasa dia tak ada lain malaikat ketuhanan. Sebab tu orang kafir pun kalau dia Arab dia sama ke akak tangan ya ilahi. Jangan kita pelik tengok salib ada bersalengan dada. Betul tak? Tiba-tiba ya ilahi, sudah hijau kita. Kan? Tiba-tiba ya rabbi. Dia sebut serupa sebab itu bahasa. Kita orang beriman bila sebut ilah ialah Tuhan yang disembah. Sebab tu syahadah Allah guna kalimah ni. Allah tak guna syahadah dengan kalimah Rabb. Allah guna dengan ilah. Kerana hak yang pertama ialah penyembahan. Maka Allah sebut dalam syahadah kita semua kena kata la ilaha illallah. Orang tanya Nabi, Islam tu apa benda Muhammad? Anta syahada alla ilaha illallah. Islam itu ialah dengan mengatakan la ilaha illallah. Kat Malaysia ada satu slogan menarik. Kalau tanya apa itu Islam, dia jawab Islam itu UMNO, UMNO itu Islam. Betul kan? Ada orang kata gitu. Baik. Islam itu ialah dengan berkata la ilaha illallah. Nanti kita akan belajar satu-satu apa itu tuntutan syahadah. Malam ni nak tengok dulu uluhiyah. Maka istilah tadi ialah beriktikad dengan iktikad yang jazam bahawa tidak ada lagi Tuhan selain daripada Allah yang disembah. Itulah dalam perjumpaan yang lepas kita bahas tentang takbir raya. Ingat lagi kan? La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Suratu Al-Isra dalam suratu Luqman. Maka tidak ada lagi sekutu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh. Bata ayat muqaddimah yang saya baca tadi Allah sebut dengan andada, yakni orang kafir dia menjadikan sesuatu yang lain selain daripada Allah sebagai sekutu. Yang dia sendiri was-was sebenarnya, tapi dah tak ada panduan, tak dapat panduan, maka itulah yang mereka sembah. Akhirnya mereka menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjelaskan apa yang telah dibahaskan oleh ulama tadi, semuanya berpaksi kepada salah satu ayat Al-Quran. Antaranya Allah berfirman dalam suratul Mu'minun, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Allah sebut u'budullah, sembahlah Allah. Allah pengguna u'budullah, sembahlah Allah. Allah dia panggil isim mufrad, yang orang panggil khusus bila nak sebut tentang Tuhan kita sebenarnya Allah. Orang tak sebut Al-Malik, orang tak sebut Al-Quddus, orang akan sebut Allah. Allah memperkenalkan dirinya Allah. La ilaha illallah inna rabbakumullah. Betul kan? Walillahil asma'il husna. Kan? Jelas kan? Dia sebut Allah. Jadi Al-Malik huwallah, Al-Quddus huwallah. Boleh faham ni?
Al-Musaitir huwallah, Al-Qahhar huwallah, Al-Jabbar huwallah. Begitulah 99 nama. Ya, salah kalau sebut kata ulama Allahu huwal jabbar, jadi tak kena, itu balik. Kan dia kena sebut Al-Jabbar huwallah. Boleh faham? Baik, tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, maka Allah sebut dalam ayat ni, U'budullah, sembahlah Allah, malakum min ilah. Dia guna kalimah malakum min ilah. Daripada situlah terbit kalimah tadi uluhiyah. Uluhiyah, daripada ilah jadi uluhiyah. Ketuhanan Allah dalam bab dialah Tuhan yang disembah. Rububiyah daripada Rabb, yakni ketuhanan Allah bahawa dialah yang mencipta dan mentadbir ciptaannya. Sebab tu suri rumah dipanggil Rabbatul Bait, sebab tugas dia mengatur dan mentadbir rumah. Tapi hari ni tak, kan, sebab hak kesamarataan, kan. Suri rumah bukan Rabbatul Bait lagi. Habis siapa dia Rabbatul Bait? Amuh Indonesia. Itu Rabbatul Bait. Isteri dia, isteri hijau, betul kan? Ni tuan-tuan, terbalik. Betul. Muslimat, kalau suami kita membiarkan kita bekerja, sebenarnya suami kita bukan seorang yang beruntung. Sebab dia telah meletakkan isi keluarganya dalam bahaya. Dalam Islam, suami ni, sebab tu syarat nikah salah satu nafkah pada mahar dan nafkah pada kehidupan. Betul kan? Artinya isteri duduk saja, tu asal, kan? Tapi dah kerajaan pendapat tak rendah. Tu dah. Mana hak jahat ialah kerajaan. Bukannya suami. Kan? Boleh faham ya? Jadi sebaik-baiknya ialah isteri tidak bekerja. Sebab tu orang Arab ni dia bubuh nama tu tepat. Isteri dipanggil Rabbatul Bait. Dia adalah panggil apa? Pengurus. Batu isteri juga dipanggil dalam istilah orang Arab ialah madrasatul ula. Dialah sekolah yang pertama. Tapi lah ni tak. Madrasatul ula ialah tadika, kemas. Boleh faham ni? Ataupun hak molek sikit pasti. Kan? Bapa kata molek sikit, bab jah 1 dah ingat mula dah nak makan. Betul kan? Nafsu jah 3 mula masuk mengakak, habis betul tak? Ni tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada situlah terbitnya kalimah tadi yang diguna pakai. Jadi kalau kita kata mari mana pula uluhiyah ni, pok-pok Wahabi bengong sungguh. Ada orang marah betul tak? Tak. Bukan soal Wahabi, bukan soal Salafi, bukan soal pondok, bukan soal khalaf. Soalnya ialah ilmu terhadap Al-Quran Al-Karim. Sebab tu Nabi sebut, kalau kita ngaji kitab Mastika Hadis, ilmu yang paling utama diperintah oleh Allah belajar. Mana siapa jadi fardu ain, duk saja dosa pula. Kan? Apa Kelantan ada buat lagu, duduk saja-saja nengung atas tangga. Betul kan? Orang pergi surau, kita duduk saja. Nampak tak? Hak pergi surau tu buat apa? Nak kenal Tuhan. Kita duduk saja sebab dah lama terlajak duduk dengan kapal layar, apa tak kenal surau, dia kena bala. Bala panggil bala raya kan, ada dua kan kalau Terengganu. Mana ji nak pergi bala. Kalau bala tu dia ada dua makna, sama ada bala sah ataupun bala raya. Kan? Baik hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadi fardu ain kita belajar apa? Mempelajari, kata Nabi, keutamaan itu ialah Quran dan sunnahnya. Lalu Nabi sebut, adapun tentang yang lain, maka itu adalah kelebihan yang diberikan. Maknanya kalau yang ngaji pula ilmu lain, dia dapat kelebihan hidup yang paling sempurna. Agama dia boleh, dunia pun dia boleh. Tu penting. Ni dituntut. Maka sebab apa kena belajar Quran dan hadis? Kerana Quran dan hadis sahajalah yang menjelaskan tentang agama. Boleh tak?
dialah yang menjelaskan tentang Allah, dialah yang menjelaskan tentang kiamat. Kita dah cakap-cakap kiamat ni, kita tak tahu mari mana, malaikat dijelaskan oleh Al-Quran. Kalau tak, kita akan baca dalam surah Yasin. Kau orang Mekah dia tak biasa dengar kiamat kerana sesak lama. Bila Nabi cakap dia nyanyi, mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Betul kan? Dia kata ke Nabi, bila kan nak mari janji hak mu sebut tu apa dah? Kiamat. Tanya sebab dia tak ada sumber dah, kerana terlalu jauh ditinggalkan oleh kenabian nabi-nabi sebelum daripadanya. Maka Quranlah yang menjelaskan. Sebab tu ayat selepas tu ialah penjelasan tentang kiamat. Apa Allah sebut lepas tu? Yasin ni tak kata ingat Yasin. Ketua bahagian ingat. Yasin. Sayhatan wahidatan wahum yakhsimun. Betul kan? Kena pembayang juga. Lagu tu dah acik awak kuis. Dan ayat lepas tu Allah dia kata bengong sungguh puak-puak ni. Dia tak tahu kiamat tu kalau dia mari cukup dengan sekali apa panggil? Sayhah wahid. Sekali pekikkan mereka akan mati habis licin, sedangkan dalam masa tu mereka masih bertelingkah. Telingkah apa? Bila kiamat? Bila kiamat? Tu maksud dia. Maknanya Allah nak ayat, kalau Allah nak suruh berlaku kiamat tu sekarang pun boleh, tapi bukan hari ni nak buat. Cuma nak ayatnya tengah-tengah orang bertelingkah, bila kiamat? Kiamat boleh berlaku masa tu. Jadi Quranlah yang menjelaskan kiamat. Siapa kita boleh tahu dan kita yakin, kita boleh cerita pada orang lain. Sebelum ni boleh ni kita tak tahu. Kita tak tahu. Orang akan sebut huru-hara begitu saja. Kerana tabiat manusia sendiri semula jadi, sebenarnya mereka juga telah menjangkakan satu masa tak terkawal dunia ni yang disebut dengan kemusnahan. Batu hari tu kecoh dengan kalender Mayan. Betul kan? Maya. Kaum Mayan. Ingat kan? Kata kiamat tahun 2012. Habis kelang kabut orang. Maknanya mereka manusia ni secara fitrah yakin pada satu tahap manusia ni hidup berdepan dengan kemusnahan. Alam ni akan binasa, tapi lamban. Itu masalah. Maka Quran menjelaskan kemusnahan tu bagaimana. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Turun penjelasan. Itu maksud Al-Quranu Al-Karim. Jadi tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, Allah penjelas, sembahlah Allah, malakum, yang tidak ada lagi bagi kamu min ilahin, selain min ilahin, daripada Tuhan hak sepatutnya belum ni ada. Ni takkan ni takkan ni, sini sembah ni, sini sembah ni. Ma min ilah, tak ada sebenarnya Tuhan tu ghairuh, selain daripada dia sahaja. Malakum min ilahin ghairuh. Jadi daripada ayat ni terbina suatu kefahaman bahawa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran tentang uluhiyah. Allah sedang mendorong kita untuk faham bahawa dialah Tuhan yang disembah. Maka penjelasan itu dipanggil dengan satu tajuk uluhiyah. Jangan kita duduk main ni Wahabi, boleh hak ni Salafi, belajar dulu biar kita tahu, supaya kita tidak bertelingkah dalam perkara yang tak sepatutnya kita bertelingkah. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman di dalam ayat lain, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Perhati ya, Allah letak
nama dia Allah dengan ilah dan perbuatan hamba terhadap panggilan itu ialah ibadah. Ayat kita baca tadi surah Mukminun, ubudullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang kedua ni surah Taha ayat 41 Allah sebut, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang disembah selain daripadanya. Kena sebut gitu. Jangan sebut tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Boleh ha? Terjemahan kadang-kadang sebut tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Salah. Bila sebut ilah, tidak ada Tuhan selain Allah yang disembah. Itu jadi perbezaan antara kepercayaan sebelum daripadanya. Lalu Allah sebut tidak ada lagi selain daripada aku, kata Allah, yakni Tuhan yang disembah, maka fa'budni, sembahlah aku. Kerana tu bila bercakap tentang uluhiyah, di bawahnya tertakluk ubudiyah, yakni pengabdian hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, dengan makna ada perintah-perintah, ada larang-larang, ada perbuatan yang disuruh, ada perbuatan yang dicegah. Dan dibahas daripada sini terbitlah pula suatu ilmu lain yang dipanggil fiqh ataupun syariat. Kerana fiqh itu ialah suatu ilmu yang disebut memahami kenyataan Quran dan hadis Nabi terhadap apa kita kena buat dan apa kita tak boleh buat. Dulu tak ada apa-apa, jumpa ayat dirikanlah sembahyang. Boleh faham ya? Maka itu dipanggil ilmu fiqh, memahami perintah Allah bahawa Allah suruh kita sembahyang. Maka mendirikan sembahyang itu ialah ibadah. Itulah maksud Allah fa'budni, sembahlah aku. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah berfirman di dalam ayat yang lain, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sama kan? Allah sebut wa ma arsalna min qablika. Ini ayat-ayat untuk menguatkan Nabi itu sendiri, supaya Nabi faham. Nabi kena lebih dulu faham sebelum orang lain faham. Nabi kena lebih dulu yakin sebelum orang lain yakin. Sebab tu ayat kita wirid ialah amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minuna kullun amana. Boleh ya? Nabi beriman dulu, barulah orang lain beriman. Nabi pernah beritahu, aku disuruh apa yang disuruh pada orang lain, dan aku dilarang apa yang dilarang pada orang lain. Kita dengan Nabi tak ada beza langsung dari sudut taklif. Cuma bezanya ada khususiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul lail wajib bagi Nabi, tak wajib bagi kita. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, dan beberapa perkara lagi lah. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah, maka kata Allah, wa ma arsalna min qablika, tidaklah kami telah utuskan sebelum daripada kamu wahai Muhammad. Hadis ni nanti juga menjadi dalil berkenaan dengan ada nabi-nabi lain selain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab beriman kepada Rasul. Kan? Sebab Allah kata wa ma arsalna min qablika, makna sebelum nabi ada dah. Kan? Dengan ayat lain Allah sebut qad khalat, makna telah berlalu, ada dah sebelum ni. Ya, nabi-nabi dan rasul-rasul. Baik, dalam bab ni Allah nak ayat apa? Tidak pernah kami utuskan sebelum daripadamu wahai Muhammad Rasul malaikan nuhi ilaihi,
kami wahyukan kepada mereka itu bahawa annahu la ilaha illallah. Setiap nabi mari sama saja dia cakap perkara yang sama. Apa dia? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan dalam surah An-Nahl, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah. Boleh ya? Sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja, sama setiap nabi-nabi. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin, pada setiap umat, itu rasul yang tugas mereka ialah mengajak manusia daripada menyembah selain daripada Allah kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini sekali lagi menegaskan setiap nabi dan rasul itu tidaklah kami utuskan mereka malaikat, kami telah wahyukan kepada mereka bahawa tidak ada Tuhan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini sekali lagi sembahlah Allah Subhanahu wa taala seperti mana sebelum ini juga telah berlaku. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Sebab tu bila cakap dengan orang Mekah, Allah sebut perkara sama. Contoh Allah kata, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Bak takut orang tanya, hak dulu Tuhan mana buat? Nampak tak? Betul Allah jawab, hak ni pun Tuhan tu lah buat mung. Tok nenek moyangmu sebelum dialah juga yang buat. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudahan kamu takut, maka kamu sembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah, itu 3 dalil dalam Quran menjelaskan berkenaan dengan topik uluhiyah. Sebab tu kita jangan pelik kalau dengar orang bahas tentang uluhiyah ini, rububiyah dan asma wa sifat, kerana asasnya sangat jelas terdapat di dalam Al-Quranul Al-Karim. Itu doa kita kan, kita sebut radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani huda wa dustura. Tengaku sama Quran itu adalah petunjuk dan juga undang-undang ke atas kami. Jadi jelas. Sebab tu bila kita nak cakap tentang agama, tidak boleh tidak malaikat kita kena belajar juga agama. Barulah sandarannya tu ada. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Jadi sekarang ni kan, lepas belajar tak sumpah belum ni tak? Semua dah mari depan kan. Belum ni ada belakang nu. Ada belakang nu, betul kan? Sebab apa mari dah lah ni? Sebab dengar dah dalil bagaimana Nabi raya duduk depan dengan duduk belakang. Boleh faham ni? Kau tak berdasarkan hadis ni. Harap-harap gerak tu berdasarkan hadis tu lah, betul tak? Sebab kalau kita gerak berdasarkan hadis, kita dapat pahala. Kerana apa? Kita taat kerana tahu Allah suruh. Kalau kita gerak tak kerana hadis tu, maka kita hanya buat kebaikan tanpa mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala, jangan replace sudah. Kan kata, haji duduk belakang pula. Beri kat orang muda. Dia kata beri kat orang muda pula duduk depan. Tu tak betul. Dalam bab pahala tak boleh. Dalam bab pahala dia kena kedekut. Dia kena tamu. Kan seolah-olah dia sajalah dapat syurga. Gitu kaedah dia, tuan-tuan. Bab orang Melayu ni gitu kan. Dia sila. Sila dia pun duduk sah nombor 2. Betul kan? Ni masalah hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Muhammad Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah jelaskan tentang Allah itu ialah Tuhan yang disembah. Kesemua ayat ni berkisah tentang perkara sama saja untuk menyatakan tentang uluhiyah. Allah minta bukan ngaku saja aku ni Tuhan, tetapi Tuhan yang diperakui itu ialah Tuhan yang mewajibkan kita menjadi hamba, dan kita
ada yang menyembahnya bukan dengan perkataan tetapi dengan ubudiyah seluruh jiwa raga kita. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu agama ni sendiri ulama bahas tengok betapa hikmah Allah letak nama dia Islam. Orang Islam tunduk, penyerahan yang bulat-bulat, itu maksud Islam, terhadap apa yang diperintah dan terhadap apa yang dilarang. Tu baru panggil Islam. Batu kalau tak boleh serah bulat, Allah pun tambah gelaran apa dia? Ulaika humul fasiqun. Deraka kata Allah. Boleh faham tak? Agama betul dah, tapi deraka. Kadang-kadang Allah kata ulaika humuz zalimun. Tu zalim kata Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham ni? Dan siapa satu peringkat ulaika humul kafirun. Kalau lagu tu kata Allah tu kafir dah. Wal iyadzu billah. Boleh wal iyadzu billah. Mudah Antara contoh Allah buat mari kepada orang Madinah, Allah ambil kisah Bani Israel. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, telah dilaknat oleh Allah. Allah sebut orang-orang yang kafir, maknanya sebelum itu dia beriman, dari kalangan Bani Israel. Bani Israel ini kan beriman dengan Allah. Maka telah dilaknatlah sebahagian mereka yang telah menjadi kafir ni di atas lidah Nabi Daud dan lidah Nabi Isa. Dua orang rasul mari cakap topik sama. Allah, berat tak berat? Dalam kitab Zabur ada, dalam kitab Injil pun ada. Sebab apa mereka jadi demikian? Allah pun sebut salah satu, la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka tidak lagi mencegah mungkar yang mereka lakukan. Nampak mungkar, orang alim lalu dak tegar. Menurut asbabun nuzul, cerita ni kisah di sebalik ayat ni ialah dahulu ketika orang Bani Israel buat maksiat, alim mereka lalu tegar. Boleh faham tak? Ni Allah haram, tapi Bani Israel ni degil. Lalu kemudian mereka lalu lagi jumpa lagi buat maksiat, mereka sudah tidak menegur, sehinggalah maksiat itu menjadi suatu kehidupan. Masa tu Allah melaknat mereka. Hari ni kita bimbang sebab kita pun ada tabiat tersebut. Apa dia? Tidak mencegah mungkar. Sebab tu dalam bab ni Nabi sebut dengan terang, man ra'a munkar falyughayyirhu biyadihi. AJK masjid, autoriti dia dalam pagar ni. Persatuan penduduk, autoriti dalam pagar persatuan penduduk. Kan? Jadi AJK masjid tengok orang isap rokok luar, dia kena pergi pegang dulu. Minta maaf, ni kefasikan. Jangan kata fasik. Betul tak? Kena kata ini kefasikan. Boleh faham? Faham tak ni? AJK, sebab kadang-kadang kita biar, betul tak? Tapi AJK masjid dia pergi hak jauh mana? Mencegah khalwat. Betul tak? Khalwat jauh dia pergi, hak depan mata tak tengok. Sedangkan Nabi kata konsepnya ialah man ra'a, siapa melihat. Hak khalwat ada orang tengok tak? Tak ada orang tengok, betul tak? Tapi itu menjadi keutamaan. Hak tengok tak buat apa, kecil lama-lama jadi besar. Dari ni betul sungguh maksiat yang kecil itu telah membarah di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, kita tak menegur, kita pergi jalan rumah orang contoh, semua orang masjid belakang pergi raya lah, betul tak? Rumah terbuka dah pada raya kedua contohnya, kita pergi tengok besarnya TV contoh, betul tak? Besar TV satu bab, betul lah anak dia tengah tengok drama hantu bonceng contoh. Boleh faham ni? Ahli masjid artinya orang biasa dengar agama kata apa dalam bab ni. Kerana salah satu ciri masyarakat Islam Allah sebut dalam surah At-Taubah ialah wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Allah sebut dengan jelas. Betul kan? Sifat orang-orang beriman memang begitu, menyeru pada makruf, mencegah mungkar. Tapi ada orang tegar tak tuan rumah?
Tak ada tu dah, tak ada tegar. Sindir sikit pun dak, betul kan? Dak. Ataupun pergi ambil remote tutup. Kalau ambil remote tutup, tuan rumah nak kata apa tu tak? Siap je kata, oh boleh, oh, bagus mari. Itu tak payah royak. Tu tak? Dia royak pula gitu kan. Tapi tak berlaku sebab bukan sifat kita. Sedangkan Allah kata salah satu sebab orang jatuh kufur ialah tidak mencegah mungkar. Kerana mungkar ni dia ada sifat membesar. Lama kelamaan dia jadi dasar dalam kehidupan. Tengok hari ni kita nak tinggal riba jadi payah. Betul tak betul? Payah. Kita tahu riba haram, tapi bila kita nak beli kita kata terpaksa. Betul tak? Lepas tu mari pula hak jenis agak liberal sikit. Itulah sebenarnya maksud Nabi, antara tanda kiamat tidak ada orang terlepas daripada debu riba. Itu bukan ngajar, tu menghalalkan. Boleh faham? Dia wisakon pula. Dia bila orang buat riba, itulah sebenarnya yang Nabi sebut. Nabi bukan royak boleh buat. Nabi nak royak siapa satu peringkat berleluasa. Boleh faham? Kewajiban kita kena tinggal. Ni dah jadi menghalalkan. Dia nak buat lagu mana? Dia mari istilah tu dah. Habis tu kan? Ya, habis tak boleh nak buat apa? Tak boleh lah. Habis tu ilah jawab apa lah ustaz pun. Tu dah. Kan? Ni masalah besar tuan-tuan hadirin. Sebab apa? Sebab dia telah besar. Dia telah jadi Tuhan. Kata Allah dalam Quran yang satu istilah, manittakhadha ilahahu hawa. Pada waktu itu nafsu telah menjadi Tuhan. Wal'iyadzubillah. Ini penting untuk kita faham. Sebab tu bila dak Islam molek, Allah buat mari gelaran. Sama ada fasik, sama ada zalim, kemudian peringkat terakhir ialah kafir. Wal'iyadzubillah. Jangan siapa hak yang ketiga itu kerana kufur dah kepada Allah. Hak yang berdua itu dosa besar, tak boleh. Kan? Tapi ruang untuk balik masih lagi terbuka luas. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyembahan dan ibadat seorang hamba kepada Allah adalah menjadi asas bagi agama Islam, kata Syekh Sa'id lagi dalam buku dia. Kerana Allah menjadikan manusia adalah untuk menyembah dan beribadat kepadanya, dan itulah juga sebenarnya maksud manusia dicipta oleh Allah. Maka sebab tu Allah raya akhirnya bila kita celek mata kenal dunia, Allah pun raya sembahlah aku. Sebab tabiat Allah buat manusia ni tak tahu apa-apa. Kan? Tak tahu apa. Bekas Menteri Besar Kelantan dia berucap dalam beberapa satu majlis terbaru, dia mulakan ucapannya dengan ayat tu. Sesungguhnya Allah melahirkan manusia dalam keadaan tak tahu apa. Boleh faham? Keluar daripada perut mak dia tak tahu apa. Maka dah ada tak tahu gapo tu Nabi pun raya fa abawahu, maka kedua ibu bapanya lah. Boleh faham? Sama ada nak menjadikan dia Nasrani, Majusi, betul kan? Atau Yahudi. Hari ni makna hadis tu kekal, tapi situasi pak kita tak ada ibu bapa nak sejadi anak dia Yahudi, betul kan? Maka kedua ibu bapa lah yang mencorakkan dia. Sama ada nak jadi apa benda tuan-tuan? PKR contoh. Boleh faham ni? DAP betul tak? UMNO boleh faham? Betul tak betul? Kau salah. Payah. Setiap orang buat satu benda tercorak, betul kan? Tercorak. Sama ada diberitahu ataupun dia tercorak mengikut tabiat. Asal dulu kita bukan nak jadi cikgu, tapi bila kita belajar akhirnya dicorakkan, diberitahu cikgu ni gini, hak ni jadi engineer, hak ni jadi tu jadi, semua dicorakkan. Maka fa'abawa, ibu bapaknya lah. Bapa sebab contoh gitu berat sebut PKR lah apa semua. Sebab standard tu sama dengan agama. Boleh faham ni? Boleh faham? Ulama sepakat dalam masalah akidah ism. Apa panggil apa? Pemikiran itu sebenarnya adalah agama. Berdasarkan ayat dalam surah Al-Baqarah, kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Islam ada cara, kita ada cara. Allah panggil dinan, itu adalah agama. Faham? Maka sebab tu ulama sebut
sekular itu adalah jambatan menuju murtad daripada Islam. Nah, jangan main tuan-tuan, jangan main. Tok Imam kerja dia Tok Imam mengurus masjid ialah pengerusi, itu sekular. Ini berlaku dalam masjid dan surat, bukan jauh berlaku. Imam dalam soal ni jangan masuk campur. Ini kami yang uruskan. Itu sekular, betul-betul wujud dalam masjid dan surat. Ini bahaya dan ini sangat besar. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu Allah kata wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Maka kena ingat pemikiran adalah agama. Kerana agama itu ialah jalan hidup, way of life. Maka kalau kita pilih selain daripada Islam sebagai jalan hidup kita, maka kata Allah falan yuqbala minhu, Allah tak akan terima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan pada hari akhirat dia adalah orang yang rugi. Sangat berat, sangat teraniaya, yakni dia menganiaya dirinya sendiri. Maka oleh itu kata Syekh Sa'id, apa yang kita bincang ni sebenarnya Allah menjelaskan semula, sebab kita beranak ni tak tahu apa. Maka rahmat Allah menurunkan Quran dan melantik seorang Nabi pada setiap umat untuk rakyat balik. Apa Allah rakyat? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin malaikat untuk menjadi hamba kepada Allah. Lagu mana nak jadi hamba? Kena ngaku la ilaha illa hu, tak ada Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Maka bila ngaku, dia pun rakyat, Tuhan itulah rakyat. Aqimus salah, dirikanlah sembahyang. Maka kena semayang. Bila kita semayang, itulah maksud wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Asal nak tidur, kalau kira nak tidur lah lepas garik tu dah, jangan Allah pergi tutup pelita tu kan. Asal matahari bulat getar tu dah, perut je awak mari malam gelap, malah hangat tu. Tak boleh, sebab ada waktu maghrib dan isyak dan subuh. Maka kena bangun, sebab Allah kata aqimus salah, dirikanlah sembahyang. Kita pun bangun itulah maksud kejadian kita. Liya'budun adalah menjadi hamba. Bila sebut jadi hamba, kena tunduk, tak boleh ikut hak kita nak. Sebab tu siapa peringkat ni, ni ilmu, sepatutnya ilmu tauhid biasa, tapi orang kelas kan. Ni batu berkata ulama tasawuf. Tu dah orang jadi seronok, oh hebat. Apa dia? Malas itu sebenarnya syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal tak ngaji tasawuf pun dalam bab akidah memang malas tu syirik. Boleh faham tapi kita perangai orang Melayu ni, dia diprovok kan, dengan jenis-jenis ilmu. Boleh faham? Dia provok. Sebab tak ada orang duduk dalam kuliah tapi dia tak dengar. Dia duduk apa? Dia duduk berzikir. Ada orang, betul tak? Sama ada dia pegang yang canggih sikit, keletak bunyi yang tu tak tahan kita, jam, kuatnya jam dia sebeh. Bolehkah? Tak boleh. Nabi sebut tidak ada hati manusia boleh buat dua kerja dalam satu masa, dan Allah jelaskan dalam Quran tak akan boleh berbuat demikian. Sebab tu orang berzikir ketika khutbah hukumnya lalai. Zikir tu ingat, betul tak? Allah kan hujung khutbah tu imam kata fazkurullah hayazkurkum, ingatlah Allah, Allah akan ingatkan kamu. Dia pun subhanallah. Bila dia sebut gitu, sebenarnya dia lalai daripada mendengar khutbah. Sebab hati tak boleh buat dua perkara yang sama. Kalau hati boleh buat dua perkara yang sama, nikah dua tak bala. Dia dah buat contoh waktu lah sikit. Dan nampak blur belakang dah ni kan. Tak boleh, sebab tu bergaduh hanya tu kan. Ni masalah besar. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah. Maka itu kata Syekh Sa'id, di situlah letaknya hubung kait Al-Quran satu ayat dengan satu ayat yang mengingatkan kita semula tentang sebab apa Allah mencipta kita di atas muka bumi ini.
justru Allah Ta'ala mengutus rasul-rasulnya. Itulah yang sepatut kita faham. Untuk menerangkan perkara ni, Allah buat mari rasul untuk memberitahu dan menyuruh umat manusia menyembah dan melarang mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sembahlah Allah, jangan pergi sembah hak lain. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullah. Sembahlah Allah. Bila ngaku Allah sebagai Tuhan kita, wajtanibut taghut. Mu kena buang habis hak membuat sebelum daripada ni. Boleh? Sebelum pada kita sembah taghut, halal belaka. Betul tak? Nak berzina boleh, nak nikah pun boleh. Sebelum daripada Islam. Maka Islam hari sebut watilka hududullah. Cukup. Itu adalah sempadan Allah. Gapo? Allah ayat satu-satu. Dulu boleh nikah dengan janda ayah, betul kan? Dulu boleh nikah adik-beradik, betul tak? Dulu macam-macam orang jahiliah buat. Allah pun ayat hak mana halal, hak mana haram, hak mana halal, hak mana haram. Betul kan? Tengaji di hujung ayat-ayat tu Allah sebut tilka hududullah. Itulah hudud, yakni sempadan Allah. Batu kata Dr. Abdul Monne Yaakob. Kenal? Tak kenal? Tak kenal orang suhu gini mu. Pelik lah emisses orang kenal. Betul tak? Tanya haji umur 60 kenal emisses. Dr. Abdul Monne tak kenal? Tak kenal? Orang Pahang. Jasa atau jasa? Tahu jasa? Zaman Islam Hadari. Lain tak ada dah Islam Hadari. Ada dah. Kan? Kesan peninggalan Islam Hadari di Terengganu utuh habis. Betul tak? Sejak utuh pula dah. Betul tak? Itu kesan peninggalan kerajaan Hadari. Betul kan? Utuh pula dah. Ini masalah Ustaz tuan-tuan. Dr. Abdul Monne salah seorang terlibat situ. Kan? Dia pernah hadir ke Mesir. Dia almarhum, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa, Osman Al-Muhammadi. Boleh dan seorang lagi Profesor Dr. Ismail Ibrahim, bekas duta, bekas pengarah hakim dan bekas duta Saudi ya. Dia bentang satu tajuk, apa dia? Wasatiyah. Wasatiyah. Boleh faham? Jadi masa tu kita hadir sebagai pendengar lah Wasatiyah. Bentang-bentang almarhum Doktor kehormat ni Osman Al-Muhammadi menjelaskan Wasatiyah. Lalu dua orang student master tak silap bangun tanya dua soalan, tutup terus majlis. tutup terus majlis. Habis. Lepas tu berlaku perdebatan. Akhirnya kata Dr. Abdul Monne Yaakob, hudud tak ada dalam Islam. Sebab Allah menyebut tentang hudud itu bukannya qazaf, bukannya minum arak. Boleh faham? Tak ada ayat Quran jelas. Memang betul Quran tak menyebut itu dengan hudud. Tapi dia kata cuba tengok Allah sebut watilka hududullah. Itulah hudud. Apa dia? Bab nikah, lagu mana mahram, lagu mana bukan mahram. Boleh faham? Itu hudud. Betul tak? Betul. Undang-undang tadi juga dipanggil dengan hudud. Bukan soal dinama itu dipanggil. Sebab apa? Itulah juga sempadan Allah Subhanahu Wa Taala. Mun jadi raja dalam bab ni, ini sempadan. Apa dia? Kalau berzina, ini hukuman mun tak boleh masuk siapa. Habis hak ni barulah mari takzir yang diberikan pada raja. Boleh faham? Kalau ada rakyat mu mabuk, kamu sendiri mabuk, mu tak boleh buat di undang-undang ni. Kena rotan 40 kali. Faham tak? Maka tu juga dipanggil hudud. Tengok tuan-tuan, begitu sekali dibahaskan. Maka orang-orang ni digelar sebagai cendekiawan Islam di dalam masyarakat. Akhirnya Tuan Dr. Mahathir pun sebut hudud tidak ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Betul kan? Tapi nyata rasmi dah. Tak ada hudud dalam Quran. Ini adalah ciptaan ulama, kata dia. Hudud ni adalah ciptaan ulama. Sudah. Boleh faham? Faham dah ni? Blur.
Dia kata ni bukan musim pelah raya ni. Dia tak boleh cakap gitu. Ni kita bukan pragmatis. Islam ni kena rayak semua. Barulah kita tak bengong. Boleh faham tuan-tuan? Kalau tidak, itulah yang Ustaz Kazim kata tu, lagu raya. Asal nak raya, orang nyanyi lagu raya. Asal nak pelah raya, orang cakap hudud. Sekarang kita cakap di luar musim. Boleh faham? Luar musim. Sebab nak raya agama. Agama daripada sebesar-besar benda sampai sekecil-kecil benda silap, maka rosak kita habis licin. Tu kena faham molek. Maka hudud Allah Subhanahu Wa Taala ada. Maka semasa jahiliyah boleh nikah dengan adik bini. Boleh wajtanibut taghut, Allah itu taghut mu kena tinggal. Maka mari hukum baru, haram menghimpun dua adik beradik malaikat selepas tertolak salah satu. Kalau berasa tak malu muka lah, tak? Kan? Lepas cerai dengan kakak pergi pindah adik. Kalau berasa tak malu muka, boleh ke tak? Boleh dalam Islam, tak jadi masalah. Kan? Faham tak ni? Sebut tu berasa payah, tak? Sebut nikah dua senang sikit. Tu nak cerita dulu masa jahiliah, bini 12 ada, 14 ada, 15 ada, 7 ada. Boleh faham? Maka Islam hari raya 4 ya boleh. Nampak tak? Maka hak 15, 16 tu jadi taghut. Hak Islam menyembah Allah ialah 4. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Jangan jadi Abu Talib. Ingat lagi Abu Talib Singapura. Dia pergi capur 2, 3, 4 jadi 10. Ingat kan? Abu Talib 10. Dia kata faham ayat tu ialah campur. Kan? Dia kata dia Melayu pergi ulah balara harap je. Ni masalah. Jadi dia nikah 10. Ingat lagi kan? Nikah menggebegarkan tanah air. Jadi hak mana ada 5 bini kena cerai seorang. Pilihlah, ngundilah lagu mana, cerai salah seorang. Sebab Islam hanya membenarkan 4. Dulu boleh minum arak tu, imam boleh minum arak dulu. Sebab tu turun ayat wala taqrabus salata wa antum sukara. Ginilah, kalau mabuk-mabuk dah sama isu ya. Allah sebut, boleh faham mabuk maknanya hari ni kita ambil cara mudah nak mari surah, tinggal rokok rumah. Tidak, hak perokok lah, boleh faham ni, tinggal rokok rumah, lama-lama tertinggal lah dia. Boleh faham tak? Jadi Allah ajar peringkat awal arak ni sebati. Jangan mari ke masjid menunjukkan bahawa orang semayang minum arak. Boleh menunjukkan orang baik pun minum arak masa tu. Cuma akhlak tu tak sampai level tinggi lah, sebab dia mabuk semua, kan? Maka Allah rayak dulu tinggal. Kemudian turun ayat menjelaskan wafajtanibuh, Allah haramkan semuanya, tinggallah semuanya, araknya, judinya, tenun nasiknya. Boleh faham ni? Maka mulai saat tu kena tinggal. Sebab apa? Islam telah menjelaskan yang baru, anibudullah wajtanibut taghut. Sembah Allah ialah dengan meninggalkan arak tadi, tak boleh minum dah. Maka orang beriman di Madinah itu disebut dalam riwayat merah jalan-jalan di kota Madinah. Sebab apa? Mereka pecah balang-balang arak masing-masing. Kan? Pecah balang arak. Taatnya kita ini kalau rakyat satu hukum, bagaimana? Nanti dulu. Tak ada pandangan lain dah. Itu perangai kita hari ni, betul kan? Itu kita mari satu sifat tawar menawar dengan Allah. Orang beriman dia tak ada tawar menawar dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin dikasihilah Allah Subhanahu wa taala, maka dari situ jelaslah kepada kita bahawa uluhiyah ialah satu perkara yang wajib kita tahu dalam soal kita beriktikad, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhid Allah bahawa dialah sahaja Tuhan yang disembah, seperti nasnya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kata Allah, telah Allah tetapkan, kita ulah sikit dalam tazkirah Jumaat Maghribi, tetapkan bahawa tak ada Tuhan lagi boleh sembah selepas daripada kenal Allah Subhanahu wa taala. Belum kenal maka dia menyembah selain. Bila kenal dah boleh dah.
Walaupun nak menyelamatkan nyawa tak boleh. Itulah Allah buat mari kisah surah Yasin. Boleh? Dia jawab, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un a'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridnir rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'a. Boleh tak nak selamat nyawa? Maka cerita ni memberitahu pada kita, walaupun nyawa terancam, kita kena mati kerananya. Boleh faham Sebab menyekutukan Allah itu syirik yang paling besar. Tak boleh. Mati itu lebih baik. Tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kampung ni tak ada orang beriman, semua syirik belaka. Boleh faham tak? Sekampung jenis kerah pala belaka. Kan? Maka dalam Islam dia boleh berpindah ke tempat lain. Boleh, tak ada masalah. Ada sunnah ada. Antaranya Ashabul Kahfi. Bapa Ashabul Kahfi lari duduk dalam gua sebab dia tak ada cara dah nak betul, kerah terlajak. Pindahlah kapal lain. Tu kita kena faham kaedah. Dan Nabi sebut dalam hadis yang panjang daripada Huzaifah ibnul Yaman, Nabi kata, kalau mu tak jumpa lagi kumpulan orang yang betul-betul beriman, hendaklah kamu lari daripada mereka walaupun kamu mati hanya dengan sebab terpaksa makan akar kayu. Nabi sebut dalam hadis. Jadi apa Nabi cakap, rupanya memang sunnatullah. Allah nak orang beriman sampai tahap tu dia kena buat. Akhirnya kalau tak ada harapan juga, mati itu adalah lebih baik. Mautatun fi ta'atillahi khairun min hayatil fi ma'siyah. Dalam hadis At-Tabarani, Nabi suruh ikut pandangan Nabi suruh ikut apa yang dilakukan oleh Hawariyun, mempertahankan tauhid sehingga mereka dibelah dengan gergaji oleh orang-orang Rom yang nak mengatakan Tuhan dalam konsep Trinity Kristian hari ni. Boleh faham? Trinity ni telah mengorbankan Hawariyun. Lagu mana? Nabi sebut dalam hadis, nusyiru bil manashir, mereka itu dibelah dengan gergaji. Adakah mereka berganjak? Tak. Bahawa Allah Tuhan yang satu. Maka kata Nabi, kunu ka ashabi Isa bin Maryam, begitulah kamu kena buat sebagai seorang beriman seperti pengikut Nabi Isa bin Maryam. Mereka dibelah dengan gergaji, mereka disula di batang kayu, kata Nabi. Lalu Nabi tutup, mautatun fi ta'atillah, kerana mati mentaati Allah khairun, itu lebih baik, min hayatin fi maksiyah, daripada hidup tapi terpaksa reda dengan maksiat. Ni bahaya. Kita hari ni kita besar benar masyarakat. Betul tak betul? Tengok ke jemaah ni ramai power belaka, bukan orang tak ada nama, betul tak? Semua ada credibility belaka. Tengok daripada ujung sana, betul kan? Kalau tengok dia, ni bekas memakai uniform. Betul tak? Jadi ada lain macam, betul tak? Ada bersara ke tak? Kena bubuh, betul tak? Kena bubuh. Satu hari polis ugut saya. Dia kata macam-macam lah. Saya pun kata, cik, saya dulu pun pakai uniform juga. Dia pun berhenti. Kita dulu uniform sekolah. Mantik kan? Nabi ajar mantik. Nabi, orang tanya Nabi, min ain, mari mana mu ni? Nabi kata minal ma. Ingat tak cerita perang Badar kan? Aku mari daripada air. Satu ada kelopak air, satu lagi air mani. Itu dibahas oleh ulama. Polis tu getak. Saya kata, cik, saya dulu pakai uniform juga. Dia terus diam. Maksud itu uniform sekolah ya. Uniform, boleh faham tak? Dia ingat kita bekas pegawai askar juga, atau pegawai polis juga. Tak belah kita. Itu cara, tuan-tuan. Boleh faham ni? Jadi reputasi ada belakang kita ni, credibility hebat-hebat. Tu bekas pengaruh tu. Hak ni masih sebagai eksekutif tu. Kan lain macam tu. Kerja apa? Khani bank, kerja eksekutif bank. Lain, betul tak? Walaupun duduk sebaris meja. Boleh faham? Kerja eksekutif hak ni khani. Tapi bila sebut eksekutif, power dia besar. Boleh faham? Tanding pengerusi suram menang tu. Maka tuan cuba bayang, dengan hak ada pada kita ni, bapa tak boleh jadi penggegar masyarakat.
turun ramai-ramai kita pergi tuntut. Contoh kita tengok ada restoran misalnya comel merah tu dah, tapi besar TV, kan. Kita dulu dengar orang kata gi, orang panggil apa dia tu, pawagam ni maksiat, betul kan? Apakah hari ni kita pergi Kedah tidak tergolong dalam pawagam? Bapak sekali layar tu ada, betul tak betul? Cerita tu lah ya, tak siap, betul tak betul? Siap dah sama. Bapak orang suruh ada pergi beritahu ke Taki Kedah, minta maaf, kami nak beri nasihat dari sudut agama. Boleh faham ya? Perbuatan tuan menyiarkan filem-filem barat ni sebenarnya maksiat yang besar, merosakkan akhlak anak-anak. Boleh tak ayat? Boleh tu tak? Boleh. Dia baru nak akad, saya bekas tentera. Oh, kalah itu dah. Bekas tentera. Baru nak, saya bekas guru besar. Bekas-bekas dah apa dah, betul kan? Habis dia tak nak kata apa? Dia tegah kat, kami boikot. Boleh tak? Boleh tu kita duk boikot KFC lah, boleh, betul kan? Sama saja sebenarnya kaedah mencegah mungkar boleh dibuat. Tapi kita tak pernah buat dalam masyarakat. Betul tak ni? Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kadang-kadang korban ni pelik-pelik sebenarnya ya. Sumbangan Selcom. Bila Selcom boleh korban pula? Contoh, sumbangan akhir sekali pusat yang tak buat Islam pun menyumbang lembu korban. Ke mana nak kira? Kan nak kira. Akhir sekali kita terpaksa redha dengan perkara yang sebenarnya tak ada dalam Islam. Betul tak betul? Sebab kita tak pernah bertegas dengan agama kita, tuan-tuan. Kita tak pernah royak pada orang tentang agama. Dan orang pula tak peduli agama ada tepi dia ya. Dia tak pernah peduli bahawa Allah royak kepada kamu hak ni halal, hak ni haram. Sebab benda tetap berlangsung dalam masyarakat kita. Jadi tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan sambung lagi akan datang. Masa tidak mengizinkan kita ke 9 dan saya masih kena masuk kerja malam ni. Mudah-mudahan kita sambung semula akan datang sikit lagi penjelasan berkenaan dengan uluhiyah ini daripada tulisan Syekh Said dalam kitab dia Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa pun malam ni kita telah faham orang duk sebut uluhiyah tu dalilnya begitu. Tadi kita baca suratul Mukminun, suratul Taha, hujah-hujah kita baca tadi kan, suratul Nahli, itu hujah-hujah. Jadi itu yang disebut dalam ta'rif ilmu dulu, suatu disiplin ilmu untuk memeriksa dan menjelaskan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, boleh tak? Kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulan rasul-rasul, perkara-perkara gaib, perkara-perkara sam'iyat, boleh ya? Dengan dalil-dalil yaqiniyah, sama ada dengan akal ataupun nakli. Jangan lupa takrif kita tu, sebab sekarang ni kita sedang melihat dalil nakli untuk menguatkan keyakinan. Makna lepas ni kalau kita apa kita boleh jawab Allah berfirman. Boleh faham ya? Kalau kata amu ni bahasa Wahabi, contoh, bagaimana anda melihat ayat ini? Itu cara dia. Barulah gitu rupanya. Jadi akhir sekali orang faham Wahabi ataupun Salafi itu hanya disandar Wahabi pada Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Boleh faham ya? Salafi itu ialah disandarkan pada zaman yang disebut salaf, iaitu 300 tahun selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masyarakat pun faham, oh itu metod. Boleh faham ya? Itu bukan perkara dasar. Barulah berlaku keredaan dalam masyarakat. Hal ni pula bid'ah ni. Sudah kerja tu dah. Kita boleh raya. Mengapa kita angkat tangan Allahu Akbar? Kita boleh raya kerana menurut pandangan ulama berdasarkan hadis sekurang-kurangnya. Boleh faham ya? Yang disepakati dalam masalah fiqh, mengangkat tangan kan jelas. Jadi bila sebut menurut jumhur al-ulama, jelaslah kaedah kita itu adalah pandangan yang betul. Boleh?
maka orang tak boleh nak kata bid'ah. Barulah rapat setiap perselisihan yang asalnya tidak ada asas untuk bergaduh tadi, kerana dua-dua ada hujah dan dalil yang sangat jelas di dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru tak berlaku semayang mufarakah semayang. Apa mufarakah? Tu iman tak baca bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Betul tak? Tak baca bismillah di mufarakah. Apa? Sebab saya salafi. Ni pula saya mazhab Syafi'i. Dah apa kaitan? Betul kan? Kaitannya tak boleh Syafi'i kata ada bismillah. Betul tak? Ni pula kata tak ada bismillah. Bala, tak perlu. Kita kena tahu Imam Syafi'i berhujah begini, Salafi berhujah begini. Jadi kedua-duanya disandarkan pada hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya hadis yang sangat kuat. Jadi kita pun rupanya berlaku khilaf. Baru bertibalah. Ni dak. Dua-dua tak boleh cari sebab. Apa? Tahu kuliah malam tu. Jeng tu tak? Apa? Ustaz hak mari hari tu kan ustaz daripada Patani tu. Jeng tak boleh nak sandar, maka bergaduhlah antara kita. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya semalam sebenarnya ingat nak try lepas saja tazkirah terus naik atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumaat kan. Tapi fikir KG kan yang kata aku Wahabi mampu tu tak. Sebab orang dia tengok jam kan. Bila orang tengok jam, jadi sepatutnya ada solution lah. Lagu mana? Habis je tazkirah terus naik. Sebab kaedah Nabi mari kan naik atas mimbar, betul tak? Lepas tahiyatul masjid naik mimbar terus memberi salam atau seumpamanya nak buat. Terfikir-fikir balik ada dia. Kayak jadi timbul fitnah yang besar. Kena royak dulu, kena ngajar dulu. Kalau waktu emergency ni cara dia. Kalau waktu 8 Allah lah Tok Bila nak berkasidah pun boleh. Betul tak? Kalau waktu 8. Jadi hak tu saya nak sebut tujuan mengapa kadang-kadang saya sebut lebih, kadang-kadang mengapa panjang setengah-setengah perkara, nak suruh faham. Cukuplah kita bergaduh dalam perkara yang tak ada asas untuk kita bergaduh. Tapi kalau sebut Cik Iman kata saya UMNO kena mufarakah semayang. Boleh faham tak? Boleh faham tak ni? Hak tu ada asas untuk kita bergaduh dan sebab kepada mufarakah. Nak faham? Wallahu a'lam. Cukup setakat ni dulu. Tersambung semula dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Sebagai terakhir pesanan umat, jangan lupa berdoa kepada Allah untuk sungai Limau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.